al-mulk alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan yang hidup dan yang mati. Untuk apa? Untuk menguji siapakah daripada kalangan kamu memiliki amal yang terbaik. Orang tanya dia, wahai imam, wahai qadi Fudail bin Iyad, apakah yang diartikan dengan ahsanu amala? Amal yang terbaik, apa dia amalan yang terbaik? Dia akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling tepat. Orang tanya dia, apa itu ikhlas? Ikhlasu lillah, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling tepat? Dia kata mutaba'atu sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita dapat ilmu yang benar, baru kita memahami akidah dengan cara metodologi yang benar, baru kita memahami, mempraktikkan ibadat dengan cara yang benar. Nabi kita sayang, selawat kat Nabi tak melekang daripada bibir kita. Main maulid Nabi kita sekali depan sekali, bawa spanduk apa semua, berselawat dan sebagainya. Tapi bila kita bercakap tentang kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita telah salah faham konsep kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan adalah dengan ikutan. Sebab itu para ulama akidah bila bahaskan tentang Nabi, dia akan bahaskan dua topik. Al-hubbu wal-ittiba', cinta dan ikut. Al-hubbu wal-ittiba', cinta dan ikut. Ilmu kena cari, sahabat-sahabat sekalian. Dia bukan boleh duduk termenung tumai tak. Pernah dengarkan kisah Salman Al-Farisi? Macam mana Salman Al-Farisi memeluk agama Islam? Dia asal anak Tok Pekong namanya. Tok Sami, Tok Pekong. Tok Sami Majusi. Bapa dia Tok Sami Majusi dan dia duduk dalam Tok Kong. Dibesarkan dalam Tok Kong. Bapa dia penjaga api Majusi di Parsi. Diriwayatkan Imam Ahmad cerita ni, dia cerita balik macam dia peluk Islam. Panjang ni cerita, bertahun-tahun ni perjalanan kehidupan dia. Dia nak cari kebenaran. Sebab terlintas dalam hati dia. Dia berasa apa ni sembah api. Daripada kecil sampai ke besar, duk jaga api, dia takut terpadam. Bapa dia didik dia nak bagi sambung pewaris seterusnya. Tok Pekong seterusnya adalah anak aku. Salman, hang lepas ni akan mewarisi. Tapi bapa dah letih ni, hang pergi tengok asal kebun bapa. Bapa ada kebun, hang pergi tengok. Salman pun pergi. Hari pertama nak pergi tengok kebun bapa dia, baru keluar daripada rumah. Dididik sampai besar supaya menyembah api. On the way nak pergi. Dia lalu satu kawasan gereja, dia mendengar rahib dalam gereja tu bercakap perkataan-perkataan yang dia rasa indah, tak pernah dengar sebelum ni. Pak dia duk api-api. Ni dia kata rahib cakap benda lain, ni padri Nasrani cakap benda yang sangat indah dia. Maka hari pertama tu dia pergi sampai dia terlewat, sampai dia tak sempat nak pergi kepada kebun bapa dia. Dia balik. Dia sebelum dia tanya kepada padri ni, daripada mana ni ajaran ni? Padri ni kata ajaran ni main daripada Syam, bumi Syam. Oh, dia kata baguslah. Kemudian bila dia balik jumpa dengan pak dia, dia cerita betul apa yang berlaku pada pak dia. Pak dia kata, hang Salman, hang jangan keluar dari rumah pan. Pak dia rantai dia, pak dia kurung dia dalam rumah. Kemudian dengan pertolongan pembantu rumah dia, pembantu bapa dia minta kata bagi tahu dekat rahib tu kalau sekiranya ada rombongan daripada Syam datang, bagi tahu kata aku nak ikut. Jadi rahib ni bila mai rombongan daripada Syam, rahib ni maklumkan kepada pembantu ni tolong lepaskan Salman. Salman Al-Farisi lari, tinggalkan bapa dia, tinggalkan ahli keluarga dia, tinggalkan harta benda dia, kekayaan dan segala-galanya agama dia, ikut rombongan daripada Syam. Kita hari ni kalau lari rumah ada handphone, orang tempek gambar dekat smart tag, tas Cenggu penuh. Ni lari daripada rumah, sila cari budak ni. Di mana? Dulu Salman Al-Farisi dia ada Facebook, main nampak dah. Lari pakai lari terus. Putus semua. Tak ada apa. Tinggal keluarga semua. Dia pergi ke Syam, ikut pergi sampai ke Syam. Sampai ke Syam, dia minta mereka hantar dia ke tempat gereja padri yang bagus. Dia pun bawa pergi kepada seorang padri. Tapi padri ni merupakan padri yang sangat jahat, tipu dia rakyat banyak.
tipu masyarakat setempat. Ini jenis komersialkan agama. Mereka ni pada zaman tersebut dah mula dah penjualan tiket-tiket penghapusan dosa. Dah mula zaman tu dah mula. Jadi dia tipu duit manusia sangat banyak. Tapi Salman nak cakap macam mana? Tak ada cakap apa. Dia main tak ada apa. Skepeng tak ada. Tak ada habuk apa pun tak ada. Duit apa pun tak ada. Sekupang tak ada. Jadi dia kata duduk diam. Ikut je. Tapi bila di hari kematian padri tersebut, apa yang dia buat? Dia memaklumkan kepada orang. Sebab orang ramai nak memuliakan padri tersebut. Sayang pada rahib ini, memuliakan, angkat kedudukan si rahib. Salam. Tapi apa yang berlaku? Kata Salman Al-Farisi kepada mereka, ni hampa dengar semua aku nak padri ni sebenarnya jahat. Dia berkata, mana bukti dia? Dia pun bawa pergi dekat belakang gereja, bawah gereja, bilik sami padri tersebut. Dia bongkarkan semua harta dan duit dan sebagainya. Maka orang pun tak jadi nak kebumikan, orang salibkan mayat padri tersebut. Lepas tu dia pun terus nak cari. Dia tanya kepada orang, aku nak pergi kat mana pula ni? Nak pergi kat gereja mana? Dia kata hampir satu gereja ni sangat bagus, orang ni sangat bagus, padri ni sangat bagus. Dia pergi pula ke tempat tersebut. Dia duduk dengan Sami ni, dia belajar sampai lama, sampai Sami ni nak mati dah. Dia tanya kat Sami ni, dia minta maaf padri, wahai padri, aku nak berjumpa siapa pula lepas ni? Untuk aku nak terus mempelajari tentang agamaku, kehidupanku ni. Dia kata hampir pula pada satu orang, padri ada di satu tempat, agak jauh sikit, pergi di sana ada bagus. Dia akan mengajarkan kamu pada kamu tentang kebenaran. Dia pun pergi pula. Pergi sampai padri yang terakhir ni, padri ni. Dia dah bisnes sikit, dia dah mengembala kambing. Padri ni support dia untuk dia buat bisnes, mengembala kambing. Tapi pada masa yang sama dia tetap berkhidmat untuk gereja tersebut. Padri ni ajak dia, sampai padri ni jatuh sakit. Dia tanya dekat padri ni aku nak pergi mana pula lepas ni? Dia kata, nanti akan datang seorang Nabi dan Rasul yang akan daripada bangsa Arab. Dia akan main di satu tempat yang dipenuhi dengan pokok kurma, subur dengan tanaman kurma. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu nak cari mana tempat tu dia bukan tahu. Tapi dia kata di tanah di bumi Hijaz. Maka ini ketentuan Allah ni, sebab ada keinginan nak cari kebenaran. Ni dia cari lama ni cerita ni. Bukan kita kata hari ni mai tu itu dapat tak. Cari dalam tempoh perjalanan yang sangat-sangat panjang. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Assalamualaikum. Panggil apa? Cari. Salman Al-Farisi mencari ilmu dengan kesusahan, kepayahan dan sebagainya. Sehingga kan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dia terjumpa sekelompok pedagang-pedagang daripada tanah Arab yang berbangsa Yahudi. Yang beragama Yahudi, di mana mereka ni menawarkan kepada Salman, jomlah ikut kami. Kami boleh bawa pihang satu tempat yang ditumbuhi dengan pokok-pokok kurma yang banyak. Depa ni si Yahudi ni, depa tipu Salman Al-Farisi. Depa ambil semua kambing-kambing Salman Al-Farisi, duit-duit Salman Al-Farisi. Depa jual, lelong Salman, lelong. Lelong. Berapa orang nak beli Salman? Dan Salman dibeli oleh seorang pedagang Yahudi juga, peniaga Yahudi juga yang menetap di Madinatul Munawwarah. Ini semua percaturan Allah Subhanahu wa taala atau pasal apa? Pasal keinginan yang sangat tinggi. Hirs kata Imam Syafi'i. Kemahuan yang sangat tinggi nak cari agama, nak cari kebenaran. Sampai dia di Madinah. Dia tak tahu ni Madinah tempat ni, rupanya dia tak tahu. Tak ada gambaran langsung. Dia dah Parsi. Kemudian dalam beberapa tempoh yang lama, dia terdengar orang main lapor dekat orang Yahudi ni. Dia akan jadi ladang kurma, tolong kutip buah-buah kurma apa semua, bersih-bersih ladang dan sebagainya. Ketika orang main kepada si Yahudi ni, bos dia ni, majikan dia, dia duduk atas pokok. Orang main habaq dekat majikan dia ni. Ada orang mengaku jadi Nabi baru sampai ke Madinah.
Ni awal penghijrahan Nabi baru hijrah kan. Dia dengar-dengar tu celapuk terjun daripada pokok. Terjun. Siapa mai? Nabi Rasul mana? Buah Yahudi dia tampak tampak tangan dia. Jawab ni dia tengok pada ni, nak jangan ikut jangan. Pasal Tok Guru dia pesan. Ciri-ciri nak kenal yang ni Nabi, yang ni Rasul. Dia tak terima hadiah. Dia minta maaf, dia tak terima sedekah, tapi dia hanya terima hadiah. Dan yang ketiga, di belakang dia ada satu tanda, dia panggil tanda kenabian di belakang Nabi SAW. Kata Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ni, dia kata lebih kurang sebesar telur burung merpati yang timbul di belakang di antara dua bahu Nabi SAW. Cap kenabian. Jadi 3 benda ni yang dia dapat maklumat daripada Tok Guru sebelum Tok Guru mati. Jadi dia duk cari je masa nak pergi jumpa dengan Muhammad. Sampai hari pertama dia bawa makanan. Dia kata kat Nabi, ya Muhammad, ni hadiah daripada aku. Ataupun minta maaf, ni sedekah. Ni Nabi tengok sedekah, Nabi senyum. Nabi sedekah ni? Bukan kot. Tengok-tengok Nabi bagi ke sahabat-sahabat Nabi dan Nabi tak jamah satu pun. Oi, dia kata macam betul. Test keesokannya pula, beberapa hari selepas daripada tu, dia bawa pula hadiah. Dia bagi dekat Nabi SAW. Ya Muhammad, ni hadiah aku. Nabi senyum. Dan Nabi ajak sahabat-sahabat Nabi, mari kita makan sama-sama. Nabi makan. Dua dah betul. Tinggal satu lagi cap kenabian. Pada ketika tu Nabi SAW dah perasan lah tentang kewujudan Salman. Salman duk intip, dia duk tengok pergerakannya. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh duduk termenung saja. Tak, aku orang Islam dah cukup. Kita perlu menuntut ilmu. Kita kena pastikan ada masa kita. Kalau kita boleh korbankan masa kita untuk training bola. Kalau kita boleh korbankan masa kita untuk bersukaria sembang. Kalau kita boleh korbankan masa kita untuk pergi jalan sana sini. Bergantung kat perut kangaroo. Duduk dalam seduk, siapa boleh seduk. Jadi masa-masa tu, kalau kita ada masa-masa tu, di mana masa untuk kita isikan dada kita dengan ilmu, dengan akidah yang sahih, dengan ilmu yang benar, yang bersumberkan Al-Quran, As-Sunnah, perkataan para sahabat radhiyallahu alaihim, penjelasan para sahabat Nabi, penjelasan para tabi'in, penjelasan para tabi'ut tabi'in. Mana masa kita? Peruntukan walaupun 1 jam seminggu, kita kena ada masa untuk kita kaji tentang akidah yang kita anuti. Sebab berlaku orang keluar daripada Islam sebab orang tak faham akidah yang benar. Sebab tu tak konsisten. Sebab yang berlaku keruntuhan akhlak pasal orang tak faham akidah yang benar. Akidah akan membawa kepada keamanan yang berpanjangan. Sebab tu Allah janji dalam Al-Quran sangat terang, clear. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat. Allah janji kepada orang yang beriman dan orang yang beramal salih. Akidah mesti betul beriman. Beramal salih mengikuti Nabi SAW. Allah akan berikan kepada mereka kekuasaan di atas muka bumi. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Seperti mana Allah berikan kekuasaan kepada generasi manusia sebelum daripada mereka. Bahkan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, wala yubaddilanna lahum min ba'di khawfihim amna. Allah akan tukarkan segala bentuk ketakutan kepada keamanan yang berpanjangan. Yang duk jadi tak aman, haru, kacau bila pasal apa? Pasal manusia meninggalkan pengajian akidah. Manusia tidak memahami apa itu akidah. Manusia tidak memahami apa itu konsep tauhid. Syirik terlalu banyak dalam negara kita. Isu syirik. Dari masa ke semasa, alhamdulillah kita lihat ada perubahan. Orang duk lawan, alhamdulillah. Cuma masih ada lagi gambar-gambar ditempel ke pelari. Ditempel pelari sana sini, kau ni pelari ni. Khususnya kedai-kedai apa? Kedai makan. Pelari. Kedai makan. Dan kedai mamak antara yang paling banyak sekali. Pelari. Jadi ni benda-benda syirik. Mula khurafat di tempat-tempat tertentu, pulau-pulau tertentu ada kubur-kubur wali-wali pergi buat macam-macam benda khurafat datang. Sia-sia salat kita. Sia-sia amal kebaikan kita. Sebab apa? Kata Allah di dalam Al-Quran tentang syirik. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala?
la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapuskan segala amalan kamu dan kamu akan tergolong di kalangan orang yang rugi. Kalau buat dosa, bukan kata buat dosa minum arak ke apa, main judi apa semua boleh. Haram benda tu. Tapi hukuman syirik lebih besar daripada hukuman arak, lebih besar daripada hukuman judi. Sebab tu kita tak heran bila di dalam hadis Nabi, pelacur tua tak laku dah. Maksudnya dia melacak lama dah sampai tak laku. Oleh kerana dia bagi minum seekor anjing, Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia dalam semua ni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tak heran seorang bapa yang mana dia ni di atas muka bumi, dia bukan orang yang beramal soleh mana pun. Orang biasa kan. Tapi masa dia takut, dia kata kat anak dia, anak aku, bila aku mati nanti bakar mayat aku nanti ni. Debu mayat nanti, debu mayat aku nanti ni separuh buang di daratan, separuh buang di lautan. Daratan buang atas bukit supaya ni. Pasal popok buat lagu ni. Nanti Tuhan tak dicari. Takut soalan hang takut. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah himpunkan balik. Allah tanya dia balik, pasal apa hang buat lagu ni? Maka dia berkata, ya Rabb, sesungguhnya wahai Tuhan, aku sangat takut azab siksa. Allah masukkan kita dalam syurga. Akidah yang akan memastikan kedudukan manusia. Sebab tu orang yang bukan Islam, contohnya kita katakan dalam masyarakat di sini, di Adelaide ni contoh. Kita tengok orang-orang yang bukan Islam kadang-kadang lebih berdisiplin dan lebih berakhlak daripada orang Islam. Lebih berakhlak daripada orang Islam. Kata Nabi di dalam hadis betapa pentingnya akidah ni. Kalau sekiranya mereka memeluk agama Islam, melafazkan syahadah dengan ikhlas, maka amal kebaikan mereka selama yang mereka melakukan sebelum Islam mereka, semua akan dijadikan sebagai amalan saleh. Ini akidah, ketinggian akidah. Sebab tu kita kena cari, tak ada alasan. Mana boleh kita nak bagi alasan, nak buat mana, nak buat macam mana, tak ada alasan. Mesti kita kena ada masa untuk kita tuntut ilmu berasaskan Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan petunjuk-petunjuk generasi sahabah ridwanullahi alaihim, yang akan kita bahaskan nanti metodologi dan prinsip-prinsipnya hari Ahad. Dalam seminar kita akan bahaskan bagaimana prinsip-prinsip dalam kita nak menuntut ilmu. Kita nak mengaji apa? Sumber dia bagaimana? Metodologi dia, prinsip-prinsip dalam kita nak mengenal sumber bagaimana? Benda ni penting. Sebab kadang-kadang bila kita keliru dalam sumber, jadi kita buka internet. Buka buku apa? Buka soalan. Oh ni hadis ni boleh terima. Buka ni, Tok Lebai ni tulis sikit je. Ustaz ni tulis sikit. Oh ni ustaz tak kira. Kita boleh beramal dengan dia. Jadi masalah. Kekeliruan sumber jadi masalah. Hanya dengan menggunakan title agama, hanya dengan menggunakan ayat Al-Quranul Karim, kita telah tertipu. Berapa ramai orang guna ayat Quran? Semalam dia cakap semalam. Kahar Rasul Melayu guna ayat Quran juga untuk melantik diri dia menjadi Rasul. Innaka laminal mursalin. Syiah menggunakan ayat Al-Quran juga untuk mengangkat kedudukan Ali ke tahap yang terlampau. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang benar ya Rabb, wahai Tuhan. Dia kata jalan yang benar itu adalah Ali. Tak ada Ali tunjuk itu. Marah dalam Quran kita tak ada perkataan Ali. Ya ada perkataan Allah banyak. Ali korang. Mana dalam Quran Ali? Jadi ini permainan pokok syarah, dia gunakan ayat Quran juga. Ramai orang menggunakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk menghidupan manusia. Jadi kita kena tahu, kita kena faham metodologi kita nak belajar agama. Supaya bila kita ada prinsip ni, kita pergi duduklah cerak tekun mana pun, kita akan berada dalam keadaan yang selamat. Cerak maksudnya di mana-mana sahaja kita berada, kita akan berada dalam keadaan yang selamat. Ini adalah ilmu sahabat-sahabat sekalian yang menjadikan manusia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan manusia itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak cukup setakat itu pada malam ni. Dua benda aja nak cerita sebenarnya. Kepentingan akidah dan kepentingan menuntut ilmu akidah dua ni. Ambil ni. Bukan kata hal lain tak penting, tapi kalau kita mulakan dulu dengan fiqh semasa, kita tak memberikan kepada manusia prinsip-prinsip terlebih dahulu, khususnya akidah-akidah terlebih dahulu, dia takkan konsisten dalam beragama. Sekali dia akan mudah. Ustaz tu kata.
Dia dah hilang dia punya arah tujuan dia. Dia dah hilang dia punya prinsip-prinsip garis panduan dia dalam beragama. Dia dah keliru yang mana tu sumber dia. Ustaz ke? Imam Syafi'i ke? Imam Abu Hanifah ke? Imam Malik ke Nabi? Dia dah keliru. Kalau orang kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah macam mana? Kalau orang kata Ustaz tu hebat gila. Dia turun dia semua daripada Madinah, daripada Mekah apa semua. Lepas tu dia pun hampir-hampir mati di Mekah. Power tak power? Dia memang pakai tu. Lepas tu, aku ustaz aku lagi hebat. Accident, kereta hancur, semua hancur. Dia selamat. Ada kat jenis tu. Tengok-tengok dalam masjid, tak apa. Cerita lagu tu banyak lah. Hak mana tu Tok Guru? Tok Guru aku dia ni, ludah elok layak tu minum. Ayak elok lah. Nescaya sembuh. Penyakit-penyakit apa. Ini problem. Wallahualam ada ke tak ada benda tu. Tapi anak nak cerita bagi benda-benda seperti ini, kepercayaan ada dalam masyarakat. Kepercayaan ada. Jadi hal-hal yang terlampau seperti ini. Kalau kita tengok di entah apa semua, tengok buka tarikat-tarikat di Tanah Arab khususnya. Tengok benda-benda yang tak sanggup kita tengok. Najis tu dia pergi makan apa semua. Ambil berkat. Subhanallah. Pasal apa benda-benda ni? Kerana manusia keliru. Sumber agama dia siapa? Hanya dengan dakwaan. Tadi saya bermimpi bertemu dengan Nabi. Tengok. Apalah ni mangkuk tak ada. Takkan nak mimpi jumpa Nabi SAW. Nak mimpi jumpa dengan Nabi SAW. Siapa-siapa boleh mimpi dengan kehendak dan takdir Allah. Tak pernah diajak pun Nabi, tak pernah ajak dekat sahabat Ibnu Abbas. Kalau nak mimpi jumpa aku depan ni, nak buat macam ni. Tak pernah ajak pun. Ibnu Abbas bila orang mimpi jumpa Nabi, orang main tanya. Orang main tanya Ibnu Abbas. Ceritakan kepada aku, kata Ibnu Abbas tentang Nabi. Dia cerita. Nabi gini, sifat-sifat Nabi. Kata Ibnu Abbas, itu bukan Nabi SAW. Sebab kata Nabi, syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Menyerupai dalam erti kata, tak boleh menyerupai akhlak Nabi, tak boleh menyerupai perkataan Nabi, tak boleh menyerupai rupa Nabi SAW. Jadi bila aku jumpa kuasa Nabi, lelaki Nabi putih janggut. Nabi, bila Nabi wafat, helaian janggut Nabi yang putih uban, boleh bilang tak sampai 20. Yang hang boleh cerita janggut putih semua apa cerita? Nabi tu. Nampak? Dia tak kenal tentang Nabi SAW. Dia tak baca tentang hidup Nabi SAW. Tapi dia cerita, dia mimpi jumpa Nabi. Ini pesan ni. Nabi pakai lagu ni. Tengok pakaian-pakaian tu tak ada pun dalam hadis di Nabi SAW. Syaitan tak boleh serupa Nabi. Jadi, kalau orang terus mendakwa seperti itu, buat apa dia dakwa seperti ni? Buat apa dia gunakan benda ni sebagai dalil? Dia nak mengangkat diri dia. Dia nak menjadikan manusia itu berpegang dengan dia. Sahabat-sahabat sekalian, ana bukan main sini nak jadikan kita semua ikut saya. Dah. Jom ikut Quran, sunnah sahabat Nabi. Kerana mereka ini, kerana Al-Quran, sunnah dan sahabat Nabi, para sahabat adalah penjelas kepada Al-Quran dan sunnah. Sunnah penjelas kepada Al-Quran. Ikut mereka, bukan ikut lah. Orang yang kata mimpi ni, dia nak ajak orang percaya kepada apa yang dia berikan. Bila dia orang percaya, baru dia masukkan doktrin dia. Orang pun percaya, orang tak buat. Ni ayat Zam-Zam. Macam mana sebutkan semalam. Ayat Zam-Zam yang dibacakan padanya 6,000 kali khatam Quran. 6,000 kali khatam Quran. Orang pakak berebut kata cerok. Apa ni? Buat apa ni? Kita nak komersialkan agama kita. Lama-kelamaan kita boleh upgradekan lagi. Dah lah 6,000 kali khatam. Aku buat tawah Kaabah. Tawah ni, tawah. Batu mai pula lagi afdal pula dibacakan, ditambah yang tambah. Subhanallah. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang disebab punca dari keliru. Adakah anda datang ni anda sebagai sumber agama? Tak. Apa dia sumber agama kita? Kena join kuliah ayat. Wallahu a'lam. Saya cukup di situ dulu. Sekiranya ada 1-2 soalan ataupun apa-apa yang boleh kita kongsikan sebelum kita berhenti, dipersilakan. Salam. Sampai-sampai. Apa? Okay, mungkin ada yang dah tahu, ada yang tak tahu lagi. Ada isu pasal
sembahyang tarawih 9 rakaat. Satu salam. Satu salam. Witir. Betul. Bismillah. Suatu salam Rasulullah. Sahabat-sahabat sekalian. Ini kita katakan ilmu. Ada berlakulah satu peristiwa. Solat witir 9 rakaat dengan satu salam. 2 tasyahud. Tasyahud pertama pada rakaat yang ke-8, tasyahud kedua pada rakaat yang ke-9. Sekali pandang, sekali dengar, "Weh, mangkuk mana buat lagu ni?" Itu soalan yang akan kita keluarkan, yang akan muncul di bibir kita, kemungkinan. Tapi benda ni ada dalam hadis Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Antara cara Nabi tunaikan salat witir dia bagi. Salat witir adalah dengan cara 9 rakaat. 9 rakaat yang mana pada rakaat yang ke-8 duduk tasyahud pertama, rakaat yang ke-9 tasyahud yang kedua dan bagi salam. Boleh? Buat dan buat. Cuma lebih utama untuk kita selalukan seperti mana yang kita lakukan malam ni. 2. Pada masa yang sama, ia tidak menafikan perbuatan Nabi SAW. Jarang-jarang sekali. Kadang-kadang Nabi SAW lakukan 9, 1. Kadang-kadang Nabi buat 5, kadang-kadang Nabi buat 7. Kadang-kadang Nabi buat direct 4, 3. Semua ni datang daripada Nabi. Dalam hadis yang sahih, Bukhari, Muslim dan sebagainya. Tapi kerana kejahilan manusia, dia tengok benda berbeza, lain daripada dia hukum sesat dulu. Wahabi ke Walabi ke? Walabis. Jadi Wahabi melawat Walabis. Okey. Dia cerita dia. Jadi dia pakai hukum, dia pakai label. Dia tak buat analisa, dia tak buat kajian dia. Benda ni dia kata berbeza. Tu yang tak cerdik. Tapi yang dia cerdik sikit. Dia kata, "Ish, kan tak boleh buat benda tu betul. Tapi dia kata kita nak buat dalam keadaan macam ni baiklah." Dia kata kita kena tengok juga uruf kita, masyarakat kita, keadaan kita. Dia cerdik. Betul. Tapi kurang cerdik sikit. Dia cerdik tapi dalam memahami tentang isu fiqh ataupun dia memahami dalam isu tanawu', kepelbagai dalam ibadat, dia tak cerdik. Ini kepelbagai dalam ibadat. Al-Imam Ibnul Qayyim bila dia ulaskan hadis ini dalam A'lamul Muwaqqi'in, dia ulas juga di dalam kitab beliau pada nama selain daripada A'lamul Muwaqqi'in. Ana terlupa nama kita, banyak sebut dia. Dia ulas tentang Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Dia ulas tentang bagaimana Nabi SAW, cara Nabi tunaikan solat witir. Daripada berasaskan hadis riwayat Muslim, kata beliau, ini merupakan tanawu', kepelbagaian. Walaupun selalu kata Imam Ibnul Qayyim kita buat 2, tapi ia tidak menafikan bahawasanya merupakan satu sunnah di sana. Jarang-jarang sekali kita buat 9 direct. Dan perbincangan tentang ni dia ada banyaklah, dia akan masuk perbincangan tentang apa itu solat malam. Adakah solat witir itu sebahagian daripada solat malam? Solat tarawih adakah berbeza dengan solat malam? Di sana ada solat tahajud, apa perbezaan dan sebagainya. Walau bagaimanapun pandangan-pandangan yang tepat dalam isu ni wallahu alam adalah witir adalah sebahagian daripada solat malam. Cuma Nabi SAW bezakan dari sudut kaifiatnya, cara perlaksanaannya. Nabi juga bezakan dari sudut bacaannya. Contohnya di dalam witir kita ada doa qunut contoh. Tu doa qunut witir, kita tak boleh kata aku nak solat malam ni aku nak qunut saja, tak boleh. Witir itu khusus untuk witir. Yang mana witir dilakukan pada malam hari. Mana ada orang witir lepas zuhur? Nah, kita witir lepas zuhur ni. Yang tu hampa tangkap balun orang tu hari. Yang tu problem. Jadi itu tentang hal ni. Jadi kita jangan terlalu cepat melatah dalam isu seperti ini. Sebab apa? Sebab benda ni sabit daripada Nabi SAW dan harus bahkan sunnah untuk kita kadang-kala kita mempraktikkan hal tersebut. Sangat penting. Kita tak boleh tinggal. Kalau tidak kita beramal dengan satu hadis dan meninggalkan hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Sedangkan kita dituntut untuk terima semua. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang daripada Rasul kamu kena terima, ambil semua. Dan apa yang dilarang oleh Rasul maka kamu kena tinggalkan semua. Jadi Nabi buat, kita ambil. Ambil bukan saja ambil cara perlaksanaan,
Ambil bila Nabi buat pun kita ambil. Cara pelaksanaan contoh, jumlah bilangan rakaat, cara itu. Okay. Kemudian bila Nabi buat, bagaimana cara Nabi buat? Kadang-kadang ke selalu. Kalau kadang-kadang kita buat kadang-kadang, hak selalu, buat hak selalu. Contohnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim pelan. Dua orang juga tak habis. Bismillahirrahmanirrahim. Benda simple. Tengok berapa yang Nabi SAW paling banyak lakukan. Walaupun perselisihan di sana hadis, ada sahabat riwayatkan Nabi baca basmalah ketika mana Nabi berada di Mekah. Adapun hadis ketika mana Nabi berada di Madinah, kebanyakannya semua menyeru kepada menyatakan bahawasanya Nabi memperlahankan bacaan basmalah. Bukan tak baca, memperlahankan bacaan basmalah. Bismillah pelan. Okay. Jadi macam mana kita nak himpunkan kedua-dua keadaan dan situasi ini? Kata Syekh Masyhur Hasan Salman yang cuba untuk kombinasikan antara kedua hadis yang bertembung ni, antara Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah pelan, dia kata oleh kerana sepanjang kehidupan Nabi di Madinah didapati hadis-hadis tentang bacaan basmalah dalam solat Nabi perlahankan, maka kita perlahankan banyak. Jarang-jarang sekali kita boleh ikut apa yang Nabi lakukan di Mekah, iaitu menguatkan bacaan. Kalau ikut pandangan sebahagian daripada ulama lagi ambil yang pelan. Kira yang pelan ni telah memansuhkan hukuman hukum bacaan yang kuat. Itu sebahagian daripada pendapat. Tapi untuk meraihkan keadaan setempat ni baru cerdik kita meraihkan. Kalau tidak, kita terus-menerus akan mengekalkan masyarakat kita dalam kejumudan, tak berkembang cara mereka berfikir. Duk lagu tu, kau ramai lagu tu. Jadi orang seperti ini tak payah maju. Tak payah maju dalam kehidupan dia. Dia tak payah tukar baju. Dia baju tu. Sebab tak tukar? Aku tak boleh. Mazhab baju ni lah. Kita berkembang. Berkembang minda kita, berkembang ideologi kita. Berkembang sesuai dengan masa, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan tempat. Tapi agama kita, walau bagaimanapun perkembangan yang berlaku, agama tetap perlu dikembalikan kepada Nabi SAW, kepada para sahabat ridwanullahi alaihim, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini generasi yang membawa agama kepada kita. Nabi dah sebut tentang kemuliaan mereka, yang mana generasi kita tidak tersenarai pun dalam kelompok mereka yang Nabi muliakan, yang Allah muliakan. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Semulia-mulia generasi adalah generasiku, merujuk pada para sahabat. Kemudian tabi'in, yang menyusul selepas daripada mereka, tabi'in. Kemudian yang menyusul selepas daripada mereka, tabi'ut tabi'in. Ini generasi yang kita jadikan contoh teladan, sumber dalam kehidupan kita, untuk kita terus berjaya, untuk kita mengorak langkah nak hidup dalam masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Allahu a'lam. Baik. Ada lagi satu, Ustaz? Okey, katakanlah ada sesuatu isu pasal agama berlaku di kawasan kita lah kan. Lepas tu ada golongan, nak kata dia bukan ahli agama lah, dia mentafsir benda tu, macam mengkritik ataupun menceritakan benda tu mendahului golongan agama di kawasan dia tu. Apa pandangan Ustaz? Orang yang bukan agama, dia macam mengeluarkan hujah berkenaan isu tu mendahului golongan agama, ahli agama. Pertama sekali, apa dia pentakrifan golongan agama dengan golongan bukan agama? Mungkin sama ada ente merujuk kepada bidang pengajian dia ke, ataupun merujuk kepada keilmuan dia. Sebenarnya bidang pengajian bukan menjadi satu dalil untuk mengangkat kedudukan orang tersebut, dia orang agama ke tidak. Imam Syafi'i bukan keluar Adelaide pun dah. Imam Syafi'i dia bukan keluar Universiti Madinah pun. Dia bukan mengaji UAA, Pengurusan Badan Pengajian Islam. Tak payah pun. Imam Malik tak payah mengaji mana universiti pun. Tapi nama-nama mereka, tinta-tinta mereka, penulisan-penulisan, perkataan-perkataan mereka dibukukan dan dimanfaatkan sampai ke hari ini dan sampai generasi yang akan datang. Keberkatan penguasaan ilmu agama mereka. Jadi agama ini bergantung kepada penguasaan ilmu. Orang beragama berarti penguasaan ilmu agama dia mau clear. Jadi sebenarnya bila berlaku sesuatu isu, dia berhak memberi pandangan. Tetapi biar ada asas. Jangan pakai emosi. Jangan dobak kata tak boleh. Oh bahaya. Bahaya siapa? Memang dia bahaya. Sebab apa pasal? Pasal ni kita memang makan orang. Kalau main jadi macam Tasmania tu kan. Gigi orang ni susah talent. Dia sebenarnya hujah dipatahkan dengan hujah. Sebab tu siapa-siapa pun layak memberikan pendapat dan pandangan. Cuma Nabi SAW, bahkan Allah telah tegur di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm.
Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berpendirian dengan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Pendengaran, penglihatan, hati, semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita buat benda-benda yang kita tak pasti. Jangan kita tak bagi kata kat orang macam ni, kata kat orang macam ni, kata kat orang macam ni. Larang orang main majlis ni, larang orang pergi majlis ni, larang orang pergi program ni dan sebagainya. Tak boleh benda lagu tu. Sebab kalian semua di peringkat mengkaji, membuat analisa. Kalau sekiranya wujud pemikiran-pemikiran dan ideologi seperti ini, tinggalkan bapak ni, tinggalkan. Mana boleh kita nak kaji ilmu. Bila kita nak kaji ilmu, kita berhak membuat penilaian. Kita berhak untuk meneliti. Salman Al-Farisi tak ada orang larang dia pun, lebih mengaji kata cakap. Tapi bila dah kenal dah ahli sunnati wal jamaah, kita ada guideline kita ada prinsip kita. Dalam kita nak kaji ilmu agama, sumber-sumber ilmu agama kita, tak boleh bebaskan manusia ambil sumber apa pun hang nak hang ambil. Tak boleh. Bila kita nak mengaji agama, dia ada prinsip-prinsip dan guideline lah. Cuma orang ni, sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, perkataan yang sangat baik dari masa dia kata, kalah dalam berhujah, kalah dalam perdebatan, ketahuilah orang yang berdebat dengan aku itu merupakan orang yang jahil tukir. Tapi kalau kamu tengok aku menang dalam perdebatan, ketahuilah sesungguhnya orang yang tewas dalam perdebatan itu adalah orang yang sangat alim. Bukan Imam Syafi'i nak menggambarkan dia sombong, dia boleh menang ke apa semua. Tapi dengan orang yang jahil ni sebenarnya dia tak ada apa-apa asas, dia tak ada apa-apa ilmu. Sebab tu dia mula dengan sikap menuduh, dia mula dengan sikap melabel. Dia label. Sebab tu Al-Imam Al-Bukhari macam mana dia dibuang? Orang takut dengan keilmuan dia. Syiah sangat benci kepada dia. Syiah tempek label kepada Al-Imam Al-Bukhari An-Nasibi. An-Nasibi ni apa? Golongan yang benci kepada Al-Bait, kaum keluarga Nabi. Ditempek kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Mati Al-Imam Al-Bukhari dalam buangan. Al-Imam Al-Bukhari. Jadi biasa label-label ni daripada zaman dulu lagi. Dan dia akan berlaku seterusnya. Khususnya bila kita berhadapan dengan golongan-golongan juhala. Sebab tu, sahabat-sahabat sekalian, kita, ana sendiri, ada benda yang kita tak tahu. Bukan semua benda kita tahu. Bukan siapa-siapa yang bercakap di sini pun, entah ke siapa-siapa ke di sini pun, ada benda yang entah pun tahu, yang ana sendiri tak tahu. Sama ada dalam isu agama ataupun lain daripada agama. Kita bukan makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi semua benda ilmu pada kita. Dia saja yang tahu semua. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Maha mengetahui segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi bila manusia cuba mengambil alih tugasan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ni yang jadi problem. Dia boleh tahu semua apa orang pada orang. Dia boleh tahu semua dia ni, depa ni niat ni, depa ni apa dia? Pengganas lah apalah dan sebagainya. Teroris. Dia tuduh orang aku suka. Ada golongan-golongan seperti itu. Dalam orang kita sendiri pun ada. Tempek label, dia tanam satu doktrin menyebabkan orang tuduh. Jadi menyebabkan orang stop, tak mau dengar analisa. Seperti mana benda ni sebiji berlaku pada Nabi SAW. Di awal dakwah Nabi ni popular sebelum daripada turunnya wahyu, pelantikan Nabi sebagai Rasul. Popular, glamour sebagai Al-Amin yang sangat amanah. Glamour sebagai orang yang baik, menyelesaikan perselisihan besar dalam masyarakat Arab. Nabi settlekan perselisihan. Isu nak letak batu hajarul aswad, kita baca cik kita baca lah. Tapi bila Nabi SAW menerima wahyu dan Nabi mengaku ajak kaum keluarga dia, Abu Lahab yang bapa saudara Nabi yang sangat sonok, paling syok sekali bila Nabi dilahirkan. Orang yang paling syok, korban unta berapa ekor, Abu Lahab. Tapi di hari Nabi menyeru kepada Islam, menyeru kepada kalimah la ilaha illallah, dia orang yang paling bencikan Nabi SAW. Paling benci. Terus label penyair, orang gila, kena sihir. Sebab tu cerita subuh tadi, Dhimad Al-Azdi, antara Tok Bomo yang nak ambil peluang, kesempatan untuk nak jadi glamour. Dia nak jadi popular, dia kena berubat orang yang glamour. Baru doktor tu jadi popular. Jadi Dhimad Al-Azdi, dia nak jadi popular. Dia Tok Bomo, dia kata, aku boleh ubat Muhammad kalau aku ubat Muhammad power. Pasal orang kata Nabi gila, Muhammad gila. Bila dia label, orang tak boleh dengar. Apa yang Muhammad cakap tak boleh dengar. Sebab perkataan Muhammad sangat bahaya. Sebab itu
antara ciri-ciri yang golongan kafir gunakan buka wa tasdiyah. Tepuk tangan dia bersiul. Nabi baca Quran. Tak betul. Dia melakukan seperti pasal pada melakukan benda tu. Dia tak mau warak dengar. Sebab Nabi Muhammad diturunkan di saat orang sangat minat dengan kesusastraan. Sastra Arab kan dalam sejarah Islam di Kaabah kan digantung syair-syair Arab yang hebat. Antaranya Mu'allaqat Sab'a. 7 syair yang digantung di dinding Kaabah, di dinding Kaabah. Depa berbangga dengan syair. Sebab tu bila main Quran, depa tak mampu nak buat satu surah, tak mampu. 10 ayat tak mampu. 1 ayat pun tak mampu buat. Macam mana cara nak lawan dengan Muhammad ni? Kata dia gila lah. Kata dia ni penyair gila. Kata dia ni tukang sihir. Bubuh-bubuh kata-kata dia macam. Ini yang mereka lakukan. Labeling. Sepatutnya, mai berhujah, mai berbincang. Sebab al-haq ni, kebenaran ada pada semua. Mungkin ada pada mereka, mungkin ada pada kita. Asas kebenaran, Al-Quran, As-Sunnah. Petunjuk generasi sahabat Nabi, Ridwanullahi alaihim, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini adalah kebenaran. Siapa yang berada di atas jalan-jalan ni, dia benar. Mai bincang, analisa, bincang hadis, kedudukan hadis, nak bincang tafsir ayat Quran, kita buka tafsir-tafsir yang mu'tabar, nak buka Tabari ke, nak buka Qurtubi ke, nak buka Jassas ke, nak buka tafsir Az-Zamakhsyari ke, kita nak buka ke, nak buka tafsir Ibnu Kathir ke, nak buka Ruhul Ma'ani Al-Alusi ke, nak buka tafsir Al-Baghawi ke, semua boleh buka, boleh bentang kan. Nak buka kitab-kitab fiqh, nak buka fiqh mazhab apa? Mazhab hak yang tak pernah dengar daripada 4. Nak buka mazhab Sufyan Ats-Tsauri ke, nak buka mazhab Ibn Syihab Az-Zuhri ke, nak buka mazhab Al-Zahiri ke, Ibnu Hajar Al-Andalusi ke, apa nak buka? Mai buka. Nak kita bincang. Kita akidah terdahulu nak buka kitab apa? Al-Barbahari, Syarh Sunnah Al-Barbahari ke, nak buka Al-Lalakai ke, nak buka Abu Usman As-Sabuni ke. Mai nak buka semua, buka. Ini baru perbincangan yang kita ingin mencari kebenaran. Sekarang ni kalau orang dia tak mau nak kepada kebenaran, ini masalah dia. Bila tak mau pada kebenaran, dia akan tutup ruang-ruang yang membawa pada perbincangan. Sebab Islam, kita kena ingat, wa amruhum syura bainahum. Allah Subhanahu wa taala perintah agar kita adakan syura, perbincangan ilmiah, pertukaran pendapat. Perbezaan pendapat kita kena ingat, bukan semua perselisihan itu adalah perpecahan. Kita berhak, bukan kita memilih untuk berselisih. Kalau ikut kita nak bersatu dalam semua benda. Tapi manusia ni Allah jadikan pelbagai cara dia berfikir berbeza. Kemudian cara kepandaian dia, kecerdikan dia berbeza. Kalau tidak, semua orang skor 100%. Semua orang jadi doktor. Semua orang jadi ulama, semua orang jadi ni. Pasal apa kawan ni jadi bawa lori, kawan ni jadi ni, kawan ni jadi doktor, kawan ni jadi arkitek, kawan ni jadi ni, kawan macam-macam. Pasal apa? Sebab mereka memiliki kecerdikan yang berbeza, kepakaran yang berbeza. Benda ni perlu kita. Jadi jangan kita mudah sahabat-sahabat adik sekalian. Kita duduk belajar. Bila kita belajar, kita buat analisa, kita buat kajian. Kita teliti pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat. Kita selesaikan dengan cara yang terhormat. Bukan cara pengganas. Bukan cara teroris. Kak. Teroris. Allah Allah. Siap. Ya, silakan. Assalamualaikum. Nak tanya tentang kan selalu disebut-sebut pasal Ramadan ni ada 3 fasa yang fasa apa? Yang last kali awal. Yang last kali tu jauh dari neraka. Nak tanya boleh Ustaz bincang sikit pasal tu sebab ada yang kata benda tu bukan betul dan maudhu'. Ya, itu hadis yang lemah. Hadis yang dhaif jiddan. Ramadan awwaluha rahmah. Wa awsatuha maghfirah wa akhiruha 'itqun minan nar. Hadis itu. Hadis awal Ramadan itu adalah rahmat, tengahnya pengampunan dan penghujungnya adalah pembebasan daripada api neraka. Ini adalah hadis yang dhaif jiddan. Bahkan sebagian ulama menghukum palsu. Boleh buka kitab-kitab seperti Al-Mawdu'at oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi. Dia telah menilai kedudukan hadis dan status hadis tersebut. Saya terlibat tu. Cuma memang 10 hari yang terakhir, nak masuk 10 hari yang terakhir ni, ada amalan-amalan praktik-praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi lakukan. Seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 hari yang terakhir, syadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailah. Nabi perketatkan pakaian Nabi,
kiasan kepada meninggalkan jima' dan berseronok-seronok. Nabi tinggalkan yang tu. Kemudian Nabi kejutkan ahli keluarga Nabi dan Nabi menghidupkan malam-malam dengan amal ibadat. Dan antara benda yang Nabi lakukan di 10 malam yang terakhir i'tikaf. Cuma di sana ada perbincangan.